kat sini, macam mana, apa persediaan yang perlu ada pada belia tu untuk dia nak menghadapi situasi yang macam itu? Kadang-kadang bila kita sebut pasal kemurungan ni bagi sesetengah orang macam pelik. Takkan kau murung, kau tak ada masalah. Ekonomi pun kau okey, lepas tu kau duduk dekat rumah mewah dengan maknanya yalah sebab kemurungan ini dia berkaitan dengan psikologi. Akhirnya kita tak boleh buat main juga sebenarnya sebab setiap orang ada sejarah hidup masing-masing lah. Jadi sekarang ni bila musim PKP ni, siapa yang single tu single lah. Siapa yang duduk seorang terperangkap dekat college tu, okeylah dia terpaksa hadapi. Siapa yang dengan keluarga lah, mungkin ada manfaat dia dekat situ. Dia pun boleh orang kata ada motivasi, ada mak ayah apa semua. Jadi perkara pertama sekali antara tips-tips yang boleh Cik Man kongsikan dekat sini ialah setiap manusia dia kena tahu dia ada nilai. Setiap daripada kita kena faham bahawa kita dilahirkan untuk satu nilai. Yang paling asas bagi semua orang adalah nilai kemanusiaan. Maksudnya kewujudan kita dekat dunia ni, walaupun kita sebatang kara ataupun kita di tengah-tengah orang sebagai orang yang popular, yang orang sering tengok, semuanya sama di sisi Tuhan. Semua sama. Sebab kadang-kadang ada masalah mindset kita letak aku ni ada function ke? Kan? Dah lah tak buat apa-apa dalam keluarga, aku ada function. Mungkin benda-benda mindset ni dia datang daripada persepsi orang lain. Dalam 7 adik-beradik, dialah yang paling tak berguna. Contohnya kan, 6 orang semua masuk U. Dia seorang mungkin college biasa. Nak pula sekarang ni budak-budak dalam musim PKP ni ada ramai yang tak dapat sambung U, Ustaz Firdaus. Ramai yang tak dapat. So dia orang rasa underestimated bila terpaksa sambung. Dikata 6 aja masuk college, masuk poli, contohlah. Sebab diorang melihat diri diorang berdasarkan persepsi orang lain yang negatif. Sedangkan kita kena tengok diri kita berdasarkan apa tujuan kita dijadikan di dunia ini. Sama ada kita hidup seorang ataupun tak. Kita tengok sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup 1000 tahun. Dakwah dia hampir 1000 tahun. Tapi yang ikut mungkin tak ramai. Nabi Nuh sikit aja. Kalau ustaz-ustaz ni berceramah mungkin 3-4 ribu orang lagi ramai daripada pengikut Nabi Nuh. Jadi adakah yang manusia zaman sekarang ni yang dia punya audiens ramai lebih bernilai daripada Nabi Nuh? Tak, Allah tak tengok tu. Allah tengok kedudukan kita sejauh mana kita berusaha untuk membawa diri kita selari dengan apa yang Allah nak. Jadi manusia setiap kali dia hidup, setiap kali dia bernafas, dia mesti tahu apa sumbangan yang boleh aku berikan kepada diri sendiri dan masyarakat. Tak semestinya bila nak bagi sumbangan kena duduk depan orang ramai. Okey, saya tak ada orang lah depan saya tinggal pun seorang, rasa tak boleh bagi sumbangan kot. Dengan ilmu, dengan penulisan yang kita ada. Sekarang ni zaman internet, Ustaz Firdaus dan semua. Sekarang ni zaman gadget, maknanya duduk seorang-seorang dalam rumah. Macam saya ni pun, sekarang ni pun tengah ceramah seorang-seorang. Masing-masing ada media sosial, ada Twitter, kemudian ada Google apa semua, WhatsApp, Instagram dengan Facebooknya. Maka dengan cara bersendirian itu, kita create kita punya orang kata pengaruh. Maksud pengaruh ini bagaimana kita boleh bagi something kepada orang lain ketika bersendirian dengan menggunakan teknologi yang ada. Sebab kita faham bahawa Islam dengan teknologi tak pernah berlentung. Yang penting teknologi itu dibimbing oleh agama. Jadi ketika sendirian, yang penting kita tahu kita ada nilai, kita ada harga diri. Saya juga merupakan salah seorang daripada ahli masyarakat yang apabila setiap ahli, contohlah dekat Malaysia ni ada 20 juta ataupun 28 juta. Kalau setiap daripada rakyat itu memikirkan dia tak ada fungsi, maka akhirnya akan rosaklah sebuah empayar ataupun kerajaan. Tapi bagi setiap orang bila merasakan dia ada fungsi, maka dia akan teamwork. Kita tak boleh kata raja yang paling bermanfaat. Ataupun kita katakan YB itu yang paling bermanfaat. Ataupun kita katakan anak orang kaya itu. Tak. Sebab seorang pemimpin, seorang raja, dia tidak akan function kalau tidak ada rakyat. Okey, CEO syarikat apa? Syarikat komputer. Dia akan bankrupt dan gulung tikar kalau tak ada siapa yang nak guna komputer. So benda ini adalah teamwork.
kerjasama antara satu sama lain. Seorang imam dia tidak akan dianggap sebagai imam sembahyang kalau tak ada jemaah. Dan jemaah pula bila masing-masing seorang, dia tak akan dapat 27 darjat kalau tidak ada imam. Itu tidak ada iktimam, iaitu pengikutan. Maknanya tidak ada solat berjemaah. Maka first kali kita mesti kenal diri kita ni siapa dalam hidup. Bukan dalam di tengah-tengah masyarakat, tapi dalam hidup. Bila kita inferiority complex, iaitu suatu perasaan yang meletakkan rendah diri, yang melampaui batas, maka akan timbullah mindset aku tak berguna, aku pisang ke pejadah semua tu kan. Istilah budak-budak muda semua. Tu. Cuma sekarang ini memang tak dinafikan. Kita kena bangkit balik. Musim PKP ini kena kreatifkan minda kita ataupun kena buat sesuatu yang orang kata orang boleh melihat kita sebagai medium memberi manfaat. Itu yang pertamalah. Yang kedua, sekarang ni sudah PKP pemulihan. So, apabila kita berada di zon sorang, kita boleh bercampur ataupun melangkah untuk mencari komuniti ataupun masyarakat. Kita tak boleh hidup seorang-seorang lah sebenarnya. Tapi sekarang ni dah boleh keluar, so mungkin dah boleh balik kampung ataupun boleh orang kata jumpa kawan. Tapi sebenarnya dengan teknologi ni dia banyak membantulah. Cuma bila teknologi ni dia serampang dua mata. Bila kita jumpa dalam internet itu kaki kecam, maka akhirnya kita akan down. Cari benda yang positif, maka insya-Allah kita akan positif. Itu Nabi sebut dalam satu hadis. Saya faham sebab kadang-kadang setengah orang bila ada orang mengadu dekat dia, saya murung. Lepas tu dia mungkin akan dijudgementalkan, mungkin awak tak cukup semayang. Tak juga, sebab murung ni masalah berkaitan dengan psikologi dan mental. Ada orang cukup semayang 5 waktu, puasa dia jaga, tetapi dia still murung. Dan ada orang tak pernah semayang pun tapi tenang aja tengok kan. Maknanya tak pernah macam ada masalah. Jadi kemurungan ini ada satu part lagi dalam diri kita yang berkenaan dengan mental yang kita kena settlekan. Walaupun kadang-kadang orang tu cukup semayang dan seumpamanya. Mungkin ada masalah-masalah psikologi, mungkin ada nightmare, mungkin ada orang kata traumatik yang dia alami waktu dia childhood ataupun ketika dia kecil dulu. So sebab tu dia kena pergi jumpa orang supaya dia merasakan dia ada manfaat. Antara orang yang penting untuk dia jumpa, bukanlah kita nak kata dia gila lah, tapi mungkin ahli psikologi ataupun psikiatrik, orang yang boleh memberikan dia nasihat secara mentally ataupun secara psikologi kepada dia. Kita kata awak tak, kadang-kadang kita judge macam tu, kau ni mesti iman kau kurang kot sebab tu kau murung. Kita tak boleh nak declare iman orang. Itu silap kita kadang-kadang. So daripada dia murung langsung dia fikir nak bunuh diri dan seumpamanya. Dia semayang, dia jaga. Cuma mungkin ada benda yang disebabkan oleh orang lain yang pernah masuk dalam hidup dia yang menjadi punca dia kemurungan. Maka sebab tu kita kena jumpa orang yang sesuai, yang akan dapat membantu dia secara psikologi lah, selari dengan apa yang Quran sebut, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang pakar kalau bab-bab mental ataupun psikologi ni. Tak semestinya ahli psikologi, tapi kawan-kawan sekeliling yang bagi motivasi, yang sentiasa positive thinking, yang sentiasa memberikan semangat dan kata-kata nasihat, maka itu boleh membantu psikologi. Kita nak jadikan, kita nak buat orang yang fikir, yang orang yang sedang mengalami kemurungan itu, kita nak buatkan dia rasa dia dihargai dan dia ada function dalam kehidupan. So masing-masing ada cara masing-masing lah untuk menangani masalah itu. InsyaAllah tak ada masalah.